Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTB. Lewat sikit video ni keluar pasal aku nak turun tengok match ni. Semalam aku kerja, so cuma aku tengok keputusan dan highlight apa yang berlaku untuk perlawanan ke-15 ni. Selepas tu pagi ni baru aku berpeluang untuk melihat full time 90 minutes perlawanan tu. Dan lepas tu baru aku buat persiapan video dan sekarang ni membuat rakaman lah. Dan ini adalah hasil video bagi ulasan perlawanan match ke-15 di antara Sabah menentang Sarawak. Sebelum tu guys, jangan lupa untuk like, subscribe aku punya channel dan sila beri apa-apa komen lah di ruang di bawah tentang pendapat kamu apa semua sekiranya ada apa-apa yang aku tertinggal di dalam ulasan aku ni dan kemungkinan besar kamu mungkin ada kurang setuju dengan idea aku. Tapi apapun, ini adalah channel yang bebas untuk anda memberi pendapat kamu, begitu juga dengan aku. Tiada siapa yang betul, tiada siapa yang salah kerana tiap pendapat kita berbeza, pandangan kita berbeza. So sila letakkanlah apa-apa pendapat kamu di ruang komen di bawah. Dan sekali lagi aku tengah menuju untuk mendapatkan 5k subscribe. Sekarang aku berada dalam 2800 something lah. So tolonglah untuk terus memberi support dan juga share aku punya video-video yang sudah aku buat ataupun bakal keluar untuk SRTV ni guys. So jom kita lanjutkan perbincangan kita untuk apa yang terjadi di match 15 ni. So sebelum tu, ini adalah prediction aku di video sebelum ni di mana aku memberi 70% dan 30% untuk Sarawak. Aku sebenarnya menjangka akan terjadi beberapa gol lah di dalam perlawanan ni, tapi sangkaan aku tu meleset dan juga beberapa orang lain lagi yang memberi prediction pun kebanyakan yang memberi prediction 3-1, 2-1, tapi memang meleset lah kali ini, banyak yang dah kena. So ini adalah keputusan perlawanan, 1 untuk Sabah dan 0 untuk Sarawak, di mana gol dijaringkan pada minit ke-63 hasil daripada tandukan Badrul Bakhtiar, gerakan daripada Alto Linos dan juga hantaran daripada Sadil Ramdhani. Memang cantik lah hasil gol tu. So inilah dia penama-penama 4 orang saja yang berjaya menekar 1-0 untuk perlawanan ni. So tahniah guys, minta maaf kalau mungkin ada aku tertinggal. Aku rasa aku sudah check and double check semua penama ni, dan so far 4 orang ni lah, si Charles, Jolin, Nur Kisha dan juga Johnny yang berjaya menekar 1-0. Dan ada satu lagi penama yang berjaya menekar 1-0 juga, tapi itu bila dia letak tu sudah terlepas ataupun terlimpas lah timing yang sudah aku setkan. So boleh cuba lagi, dan tahniah untuk keempat pemenang ni lah. So guys, seterusnya ini adalah kedudukan terkini hasil daripada keputusan perlawanan semalam yang telah dilalui oleh Sabah FC, masih mengekalkan kedudukan di tangga kedua mengutip 34 mata. Sekarang ni 11 perlawanan telah dimenangi. Nampak rapat dengan JDT nampak perbezaan 1 mata dengan JDT. Hopefully aku dah buat silap lagi dari segi mata apa semua ni. Tapi kita kena tengok JDT kurang 2 perlawanan, dan kalau aku tengok di sini again, nampak gayanya JDT tidak ada saingan lah. Tidak ada tim yang mampu melawan JDT untuk musim 2022 ni. So kemungkinan besar prediction aku JDT akan memenangi perlawanan Liga Super bagi tahun 2022. Dan apa yang penting sekarang ni adalah Sabah mengekalkan kedudukan di nombor 2 yang sering kali kalau kita tengok diikuti rapat oleh Negeri Sembilan dengan sekarang ni mendapat 29. Tidak jauh, tapi Sabah tidak boleh melakukan kesilapan dengan kalah pada perlawanan yang akan datang. Itu yang paling penting lah untuk kita cuba untuk mendapatkan tempat di AFC. Walaupun bukan dalam target OKS adalah top 5, tapi nampak macam boleh nih. Macam boleh berjaya kita nih pergi saingan Piala Asia guys. Dan ini adalah kesebelasan utama yang telah diturunkan oleh OKS seperti yang aku cakap sebelum ni. Kesebelasan utama ni akan melibatkan beberapa pemain tempatan oleh kerana kecederaan yang dialami oleh Jackson, dan seterusnya kad merah yang dikenakan oleh Rawi Sembatuil. Kita nampak situ ada Hanafi selaku starting 11 dan sekali lagi Alto Linus. So kita nampak sudah di situ macam bukan semua dimasukkan, tapi at least Hanafi mendapat kesebelasan utama dan Alto mendapat kesebelasan utama untuk perlawanan ini sudah cukup bagus bagi aku lah. Dan aku nak sangka sebenarnya beberapa pemain utama seperti Sadil dan juga Badrul diturunkan. Aku target untuk perlawanan ni beberapa pemain sub lagi akan beraksi di perlawanan ni, kerana macam aku pernah mention di video sebelum ni, untuk melawan Sarawak ni dia bukanlah satu perlawanan yang mempunyai high intensity
dia adalah again kita melawan bottom 3 punya pasukan. So aku lebih suka untuk melihat beberapa pemain simpanan diletakkan sebagai starting 11. Tapi walau macam mana pun pilihan OKS adalah pilihan muktamad. Aku respect dengan apa-apa pilihan OKS. Lagipun satu lah juga macam Rizal, Sadil dan juga Badrul sendiri telah lama tidak diturunkan. So mungkin tidak mau terlampau direhatkan, jadi mereka layak jugalah untuk turun pada perlawanan ini. Dan guys, sedikit prediction, bukan sedikit prediction, sedikit pandangan aku mengenai perlawanan ni. Again, Altolinos, Hanafi Tokyo memberikan persembahan yang cukup bagus. Aku berpuas hati dengan apa yang ditampilkan oleh kedua pemain ni. Dan sekali lagi, untuk Altolinos pula, sekali lagi dia banyak terlibat dalam corak serangan Sabah dengan juga memberi hantaran-hantaran yang cukup bagus. Again, aku suka dengan apa yang dia cuba lakukan secara berpasukan untuk menggerakkan di bahagian kiri dia Taiki. Selepas tu apa yang dia cuba lakukan sebagai individu untuk memberi peluang kepada pemain-pemain yang berada di kotak di pasukan lawan untuk menyambut bola yang hantaran memang cantik lah. Hantaran Altolinos ni memang cukup cantik yang cuba disambut oleh pemain dan juga hampir juga membuahkan hasil lah sebenarnya. So good job lah Hanafi Tokyo pula guys. Bagi aku dia ni growing, keep on growing lah, dan banyak ruang untuk dia improve dia punya diri ni selain daripada dia adalah salah seorang pemain muda untuk pasukan Sabah FC. So masa depan dia untuk Sabah memang cukup cantik. Tapi sekiranya dia berminat untuk join klub lain, manalah tahu kan dia mau cuba angin baru. So dia ni memang ada potensi lah. So sekiranya dia ingin mengembara ke pasukan lain menuntut ilmu lagi, boleh juga sebenarnya. Tapi kalau boleh biar dia stay, biar Hanafi stay di Sabah sialah. Dan untuk perlawanan ni guys, memang first half diletakkan Jose Embalo di bahagian hadapan. Ada juga gerakan, ada juga percubaan, tapi ini apa yang aku perasan lah, tiap kali Jose Embalo diletakkan di bahagian hadapan, link untuk midfield dan juga attacker kurang wujud. Gerakan-gerakan, persefahaman, larian dan juga positioning untuk player tidak berapa cantik sebenarnya. So kurang pasti. Aku bukan berucap kurang pastilah. Sebenarnya kalau aku membuat agakan, aku sebenarnya banyak sebenarnya. Tapi begini saya letak macam ni saya. Kurang pasti apa yang tidak sesuai dengan position yang cuba diberikan oleh OKS untuk Jose Embalo, dan kurang pasti juga motivation Jose Embalo untuk setiap perlawanan yang akan datang. Takut dia ni bilang orang macam pressure, terlampau di pressure sangat pasal belum mencatatkan sebarang gol. Percubaan yang dilakukan pun tidaklah banyak mana pun, walaupun ada beberapa, tapi tidak sehebat mana, tidak semana yang macam mana kita tengok di YouTube. Dia ni itu yang aku nak nampak lagi. So memang sekali lagi aku kecewa lah untuk meletakkan dia di bahagian hadapan dan tengok bagaimana perancangan Sabah lakukan untuk separuh masa pertama tu. Walaupun cukup hebat, walaupun banyak percubaan-percubaan yang hampir menjaringkan, mampu untuk Sabah menjaringkan gol, tapi again link untuk midfield dan juga forward masih lagi tidak wujud sekiranya diletakkan Jose Embalo di bahagian hadapan. Walau macam mana pun start dari defense ke midfield untuk separuh masa pertama memang persefahaman yang cukup cantik. Ada beberapa one-two yang dilakukan oleh beberapa player pun semakin nampak sudah link di antara beberapa player di bahagian midfield tu, persefahaman dan juga idea-idea dan juga motivation masing-masing untuk menggerakkan bahagian midfield Sabah membawa ke bahagian pasukan Sarawak, dan gerakan-gerakan yang cukup cantik lah. So itu yang semakin nampak sudahlah untuk beberapa perlawanan yang akan datang, beberapa perlawanan yang telah Sabah lalui ini. Dan untuk separuh masa kedua pula guys, ini satu aku heran. Okay, kenapa Sabah ni bila separuh masa kedua dia punya aura tu lain tau. Bukan macam sewaktu menentang JDT, sewaktu menentang Selangor, bila kita nampak separuh masa kedua macam lemah betul dia orang. So ini mungkin disebabkan juga faktor yang terlampau dimainkan lah. So mereka menjadi lebih penat. Tapi selepas perlawanan tu sehinggalah sampai perlawanan menentang Sarawak ni, tiap kali separuh masa kedua, walaupun pemain yang sama diturunkan, tapi aura yang ditampilkan cukup berbeza. Semangat, gerakan, motivasi, vision yang diberikan adalah cukup berbeza. Sekali lagi untuk perlawanan menentang Sarawak ni, untuk separuh masa kedua Sabah beraksi memang cukup ganas. Itu boleh aku cakap. 13 percubaan, 8 tepat ke gawang.
Guys, tinggi tu, tinggi. Tapi again itu membuktikan yang uh, forward Sabah masih tumpul lah sebenarnya. Again yang menjaringkan gol pada peluang ini pun adalah Badur Bakhtiar. Again juga ditempatkan selaku attacking midfield, playmaker dan juga sometimes Badur Bakhtiar masuk ke bahagian kotak di pasukan lawan seolah-olah menjadi striker pada perlawanan ni. Atau boleh katakan shadow striker lah untuk perlawanan ni. Amri Yahya, aku tidak akan komplain Amri Yahya lah. Pasal sebaik saja kemasukan Amri Yahya pada separuh masa kedua menggantikan Jose Embalo, nampak terus wujud link antara midfield dan pasukan forward Sabah. Kerana Amri Yahya ni, dia tahu peranan dia adalah striker untuk pasukan Sabah bagi perlawanan ni. Tapi dia juga menjadi salah satu individu yang banyak menggerakkan bahagian forward pasukan Sabah dengan memberi beberapa peluang kepada pasukan lain. Dan dia sendiri pun berjaya memiliki beberapa peluang yang diberikan oleh pasukan lawan dan dia sendiri mencari ruang untuk membuat percubaan ke gawang pasukan Sarawak. So itu perbezaan di antara dua player ini, Embalo dan juga Amri Yahya. Amri Yahya dia ni memang rajin, dia ni berada di mana-mana, dia mampu untuk melingkan antara midfield dan juga attacker, memberikan peluang untuk pasukan, memberikan peluang untuk player lain membuat percubaan dan seterusnya memberikan dia sendiri peluang yang hasil hantaran dilakukan oleh player-player lain. Itu yang Amri Yahya wujudkanlah selepas kemasukan Amri Yahya pada separuh masa kedua yang tidak wujud langsung pada separuh masa pertama. Satu lagi dengan kehadiran Badur Bakhtiar, sekali lagi dengan kehadiran Sadil, banyak memberi perubahan yang cukup besar jugalah bahagian attacking untuk pasukan Sabah. Bagi aku dengan adanya Badur Bakhtiar, corner kita lebih sempurna lah. Okay, bukan corner yang diambil yang dilakukan oleh mostly yang sewaktu Badur Bakhtiar diambil oleh Amri Yahya. Bukan corner Amri Yahya tidak bagus, tapi Badur Bakhtiar mempunyai ketepatan yang lebih bagus lah sekiranya dia mengambil free kick ataupun dia mengambil bahagian corner yang banyak juga memberi peluang pada pasukan pemain-pemain Sabah yang lain untuk menjadikan gol. Dan again kemasukan Sadil kembali ke dalam kesebelasan utama selaku right winger dan attacker kita, memang rancak terus guys, mengucar-ngacirkan pasukan lawan sampai tak duduk senang aku tengok defender Sarawak. Macam-macam tadi lah, 13 percubaan, 8 tepat ke gawang. Boleh dikatakan tidak cukup tenang lah barisan pertahanan Sarawak sebenarnya untuk mengekang kemarahan pasukan Sabah pada perlawanan. Tapi apapun, good job untuk pasukan Sarawak walaupun serangan bertali arus yang dilakukan oleh pasukan Sabah, tapi mereka berjaya mengekang percubaan-percubaan yang dilakukan. Again ada beberapa percubaan juga nasib lah terkena tiang juga dan sehingga mereka hanya bolos 1 gol pada perlawanan ini. Kalau kita tengok layak untuk Sabah melakukan beberapa gol lagi sebenarnya, lebih daripada 1, lebih daripada 2. Tapi again satu nasib pasal terkena tiang, kerana satu lagi adalah sistem yang diterapkan oleh coach untuk pasukan Sarawak untuk mengekang kemarahan Sabah pun cukup bagus juga sebenarnya. So itu pujian yang diberikan untuk pasukan Sarawak lah. So untuk position perlawanan ni, walaupun kita nampak Sabah mengganas gila, banyak serangan dilakukan, tapi sebenarnya agak seimbang jugalah, di mana Sarawak pun mampu juga untuk membuat beberapa pergerakan, mampu juga untuk melawan atau beat offside trap yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Ada few yang offside trap yang dilakukan oleh pasukan Sabah tidak berjaya, dan hampir beberapa percubaan yang one to one juga pasukan Sarawak miliki tapi berjaya ditidakkan oleh Khairul Pamir Ciamat lah, iaitu Apek, dan membuatkan dia adalah man of the match untuk perlawanan ni. Kalau tak, boleh jadi juga Sarawak mampu untuk menjadikan dalam 2 gol lah sebenarnya. Tapi aku yakin kalau Sarawak menjadikan 2 gol, Sabah pasti akan mendapatkan beberapa gol lagi. Cuma we are in a good position lah. Kita sudah lead finally untuk perlawanan ni kita berjaya lead pasukan tersebut dengan 1 gol, membuatkan ada breathing room lah untuk defend pasukan Sabah especially. Ini adalah keputusan terakhir untuk perlawanan full time di antara Sabah menentang Sarawak. 1 gol yang sudah cukup untuk Sabah FC membawa pulang 3 mata pada perlawanan ini, hasil daripada hantaran yang dilakukan oleh Sadil dan ditanduk dengan begitu kemas oleh Badur Bakhtiar untuk mendapatkan gol ketiga beliau. Ketiga lah kalau aku nak silap. Ya, ketiga lah mungkin tu lah. Jadi guys, itu adalah ulasan aku. Aku tidak menyentuh sangat beberapa player yang especially yang sudah mendapat minit yang cukup banyak tu, aku tidak berapa sentuh lah pasal memang diorang beraksi dengan cukup bagus. Cuma again Altolinos dan juga Hanafi lah, again satu persembahan yang cukup bagus. Good job
untuk mereka berdua ni, dan aku mengharap mereka berdua diberikan lagi masa dan juga diberikan peluang untuk melawan tim-tim yang mempunyai intensity match yang tinggi seperti Agen JDT, Kedah, yang dah lama lagi Terengganu, dan juga Negeri Sembilan habis sudahlah, Kuala Lumpur gitulah agaknya. So guys, sila tekan pendapat kamu di ruang komen di bawah, dan insyaAllah kita akan membincangkanlah mengenai beberapa perkara yang mungkin bakal kamu sentuh, yang mungkin juga syok untuk dibincangkan. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Assalamualaikum.